الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Okey, terus. Kedudukan Al-Quran dalam kalangan kitab Samawi. Al-Quran merupakan kitab Samawi yang paling akhir diturunkan kepada manusia. Ia merupakan kitab penutup paling panjang, paling menyeluruh dan penghapus kitab Samawi yang diturunkan sebelum daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fala tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka yang ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan jangan engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan tetapkan satu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya Ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jugalah tempat kembali kamu semuanya. Maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Maksudnya, dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh orang lain dari Allah, tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi disebut di sini ada ayat-ayat yang lepas kita tak bahas, tak hurai ataupun tidak mentafsirkannya kerana telah berulang beberapa kali. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, makana hadzal Qur'anu an yuftara. Bukanlah Al-Quran itu sesuatu yang boleh diada-adakan. Maknanya tidak mungkin Al-Quran itu boleh diada-adakan. Apa maksud? Direka, dicipta. Maknanya Al-Quran itu secara pasti, secara jelas datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa yang dapat ataupun mampu menulis, membuat seumpama Al-Quran. Ayat-ayat yang lepas yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membuat cabaran kepada orang kafir, yang mana orang kafir di zaman Nabi SAW mendakwa dan juga menganggap Al-Quran itu ciptaan Muhammad ataupun ditulis oleh Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, kalau Muhammad boleh cipta Al-Quran, boleh tulis Al-Quran, boleh buat Al-Quran, kamu pun sama juga mampu, sebab Muhammad manusia, kamu pun manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih." Jika sekiranya kamu ragu
terhadap kitab, yakni kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datangkanlah satu surah seumpama dengan Al-Quran. Maknanya seperti Al-Quran juga. Dalam Al-Quran dia ada berapa surah? 114 surah. Allah Ta'ala minta berapa surah? Satu surah ya? Bukan nak 114 surah. Kalau Muhammad boleh buat 114 surah, boleh tulis sampai 114 surah, 30 juzuk Al-Quran, ada 6,000 ayat lebih, kamu lebih mampu daripada Muhammad. Muhammad buat seorang. Panggillah maknanya teman-teman kamu, orang-orang yang hebat daripada kalangan kamu untuk membuat satu surah seumpama dengan Al-Quran. Jadi cabaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu disahut oleh orang-orang yang bukan Islam di zaman itu, sehingga sekarang dan sehingga hari kiamat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat yang kita bacakan semalam, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kitab Az-Zikra, di situ maknanya Al-Quran. Kamilah yang bertanggungjawab menjaga Al-Quran itu sehingga hari kiamat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Selain ianya datang daripada Allah Ta'ala, tidak boleh diselewengkan, dicipta ataupun ditulis oleh manusia. Sifat Al-Quran itu juga membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Apakah yang dimaksudkan kitab-kitab yang terdahulu? Kitab-kitab samawi seperti Taurat, Injil dan Zabur. Wa tafsilal kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran itu menerangkan tentang hukum-hukum yang ada di dalam kitab. Maknanya hukum hakam, halal, haram, boleh, tak boleh, semua secara jelas. Hukum dalam Al-Quran itu terang. Sama ada hukum yang berkaitan dengan haram, terang haram. Bila sebut haram ni, dia ada haram yang bersifat qat'i. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu, Allah Ta'ala sebut diharamkan secara terang, bangkai, darah, daging babi dan seseekor binatang ataupun sesuatu binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Apa maksud tidak menyebut nama Allah? Mereka sebut dengan nama berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Inilah keadaan ataupun cara kaedah orang kafir di zaman Nabi, yakni zaman jahiliah. Mereka sembelih binatang, sembelih juga. Mereka baca Bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan berhala, yakni Lata dan Uzza. Sebab itu kalau kita belajar dalam fiqh, sembelihan yang boleh dimakan adalah sembelihan syar'i, sembelihan yang berdasarkan kepada hukum syarak. Maksudnya di sana selain daripada sembelihan syarak, orang yang bukan Islam juga, mereka juga bila nak mematikan binatang, mereka sembelih dengan cara agama mereka, dengan cara apa yang dianjurkan di dalam agama mereka. Maka tak boleh makan, walaupun sembelih juga. Bukan kita kata binatang yang tak boleh makan ni, kita kepok tekuk ke, kita bunuh dia dengan melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan dia mati tanpa disembelih sahaja, yang dianggap tak boleh makan. Sebenarnya sembelih pun tak boleh makan juga kalau tidak sembelih berdasarkan kepada sembelihan syarak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wa tafsilal kitab, dia menerangkan hukum kitab ni jelas dalam Quran, sama ada berkaitan dengan hukum fiqh ataupun yang berkaitan dengan masalah akidah. Semua hukum hakam yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, semuanya jelas. La raiba fihi, tidak ada ragu padanya. Tidak ada ragu. Maknanya apa yang terkandung dalam Quran tidak ada ragu. Sebab apa tidak ada ragu? Min Rabbil Alamin, datang daripada Tuhan sekalian alam. Maknanya Allah ni Tuhan kepada alam, tidak ada ragu. Sebab itu kita tengok hari ni orang kafir pun menjadikan dalil Al-Quran untuk lawan orang Islam balik. Dia baca ayat Al-Quran nak lawan orang Islam balik. Dia tahu bahawa Al-Quran menjadi rojokan pegangan orang Islam kan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih pendapat antara satu sama lain, kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran. Jadi orang kafir pun ambil hujah Al-Quran nak lawan orang Islam balik. Tapi kita tak boleh hurai banyak-banyak, takut termasuk dalam 3R. Kalau ni 3R tak boleh, kena tanya, kena siasat. Yang boleh sebut satu je, RNR. Itu boleh sebut. Hal lain tak boleh sebut, nanti kena siasat. Maknanya dia mahu tahu orang Islam tu pegang kuat Quran ni. Dia nak lawan orang Islam balik, guna Quran baca tak habis, lepas tu hurai dengan tafsiran yang salah. Jaga tuan-tuan. Bukan semua orang baca Quran ni boleh betul semua. Walaupun kita kata dalil-dalil yang betul Quran hadis memang betul, sebab Allah Ta'ala pun menganjurkan kembali kepada Quran hadis. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 arahan 2 perintah, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Jadi memang betul. Tetapi kalau kadang-kadang orang ambil ayat Quran itu untuk menyesatkan, menyeleweng, menghuraikan makna-makna yang salah tanpa merujuk kepada mana-mana tafsiran para ulama. Sebab itu ada dalam kitab menyebut man fassara al-Quran bi ra'yihi fayatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa mentafsirkan Quran ikut logik akal, ikut kesesuaian akal dia, hendaklah dia menempatkan diri dia dalam neraka. Ambil Quran juga tidak sepatutnya baca Quran ni sudah betul-betul semua. Tak semestinya semua orang baca Quran berdalilkan kepada Quran tadi semuanya betul. Kalimatul haq wa iradihi wa kalimatul haq, kalimah yang benar, wa arada bihil batil, ataupun wa yuradu bihil batil, kalimah yang benar tetapi dikehendaki kalimah yang benar itu akan kebatilan. Maksudnya apa? Ayat Quran itu benar tetapi penggunaan ayat Quran itu tidak sesuai kepada tempatnya. Sebagaimana orang-orang golongan Khawarij, dia guna ayat Quran juga. Diguna ayat-ayat Quran untuk mempertahankan perjuangan mereka yang salah, pemikiran mereka yang salah, pendapat mereka yang salah untuk berlawan dengan musuh. Jadi orang bila sebut baca Quran dah betul-betul lah, sebab Allah Ta'ala suruh kembali kepada Quran hadis. Nabi pun kata manusia tidak akan sesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, kita nak faham Quran ni kita kena belajar tafsir. Jangan kita kadang-kadang terpedaya, terpengaruh dengan sikit orang baca Quran terus kita pegang, kita terima apa yang disampaikan oleh mereka. Okey, terus Al-Quran merupakan risalah yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminnya daripada berlaku sebarang penyelewengan firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima agama daripada seseorang selain daripada yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari kiamat, hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, barang siapa yang mencari ataupun memilih selain daripada agama Islam. Selain daripada agama Islam ni apa-apa? Tuan-tuan boleh sebut lah. Selain daripada agama Islam ni banyak lah kan. Pilih lain daripada agama Islam. Kalau nak pegang ayat Quran, ada individu tertentu ni, ayat ni pun dia kena ambil juga. Sebab Allah Ta'ala kata udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan pakai tebuk-tebuk ayat-ayat yang rasa-rasa boleh menyokong kita, perjuangan kita, parti kita, kumpulan kita, kita ambil ayat tu untuk hentam orang lain. Orang Islam tak boleh buat macam tu. Jadi kau nak baca ayat mana-mana ayat Quran, ayat ni pun kena baca, ayat ni pun kena amalkan. Allah Ta'ala kata barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, Allah hanya mengiktiraf agama Islam sahaja. Selain daripada agama Islam, Allah Ta'ala tak iktiraf. Jadi kalau dengan kenyataan yang saya sebut pada malam ini, disiasat berat
Sebab Quran sebut inna dina indallahi al-Islam. Tak boleh baca ke ayat tu? Kena haram ayat ni dalam Quran. Tak boleh baca. Salah. Kena buang. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala al-Islamu adalah Islam. Khabar bagi inna. Dalam ayat ni pula Allah Taala kata siapa yang pilih. Sebab agama ni boleh pilih. Siapa yang pilih selain daripada agama Islam? Dia pilih agama apa? Manusia pilih agama apa selain daripada agama Islam? Agama Islam ni terang lagi bersuluh. Tak ada kesamaran. Tak ada kesamaran tentang kebenaran agama Islam. Jelas. Sebab tu kita tengok perdebatan yang berlaku antara Dr. Zakir Naik dengan orang lain kan. Agama-agama lain, kumpulan-kumpulan lain, puak-puak lain, tengok bagaimana. Tak boleh jawab. Sebab tu dia orang tak suka Dr. Zakir Naik ni berceramah. Dia berjaya mampu membuktikan kebenaran agama Islam dan kebatilan agama lain. Barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, memilih selain daripada Islam dinan sebagai agama, cara hidup sebagai pegangan. Tak jelas lagi, tak terang lagi. Ada kesamaran ke agama Islam ni? Kok agama ni semua sama je. Dulu kan ada orang sebut, ada orang berpegang semua agama ni sama, semua bawa kepada kebaikan, semua agama bawa kepada syurga. Ada orang Islam ada cakap macam tu. Semua agama ni sama, dia kata. Sedangkan banyak ayat Quran mengatakan tak sama sekali-kali. Sebab agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sama ada datang daripada Allah ataupun turun daripada Allah, semuanya benar. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran daripada Tuhan. Agama Islam bukan daripada Tuhan ke? Daripada Tuhan. Bila agama Islam itu daripada Tuhan, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu, tak boleh ragu terhadap agama Islam ini. Kebenaran agama Islam tidak boleh diragui. Secara pasti, secara yakin, secara jazam, putus. Apa makna jazam yang kita belajar dalam bab akidah tu? Jazam, putih dah, tak ada keraguan dah. Benar dah tentang agama Islam. Tak boleh kita kata betul ke tak betul. Sama je kot. Agama Islam dengan agama-agama lain semuanya membawa kepada kebaikan. Semuanya ajak orang masuk syurga. Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut Islam. Dan Allah Ta'ala sebut dengan ma'rifah dan juga mufrad. Innad dina. Dia tak kata innal adyan. Sesungguhnya agama-agama. Innal adyana indallah al-islamu. Tak, dia kata innad din. Pertamanya kalau kita belajar bahasa Arab, din disebut din dengan ma'rifah. Lepas tu mufrad. Ma'rifah ni menunjukkan ketentuan, bukan nakirah, umum. Suatu pengkhususan. Lepas tu mufrad. Din bukan adyan. Agama, yakni agama Islam sahaja. Kalau dia ambil juga, memilih juga agama, cara hidup, pegangan, ideologi, pemikiran selain daripada Islam, falan yuqbala minhu. Falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidak diterima. Tak diterima di sini, dia buat baik pun Allah Ta'ala tak terima. Bukan kata selain daripada orang yang menganut agama selain daripada agama Islam ni tak ada buat baik. Ada buat baik. Bantu anak yatim, orang-orang memerlukan bantuan mangsa gempa bumi, bencana alam, orang-orang yang ditimpa bencana alam, orang bukan Islam juga bantu, tolong. Bukan kata mereka berdiam diri tanpa memberi sumbangan pertolongan, tanpa ada perasaan simpati orang-orang yang ditimpa musibah. Tak. Kadang-kadang dia memang sampai dulu daripada orang Islam. Bahkan jumlah bantuan yang mereka salurkan kadang-kadang lebih banyak daripada orang Islam lagi. Tapi Allah Ta'ala kata falan yuqbala minhu. Allah Ta'ala tak terima walaupun buat baik.
Sebab itu syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji, syarat sah sembahyang. Orang Islam dulu puasa, zakat, haji, derma, buat kebajikan, semua benda-benda baik berlaku tu. Semua benda-benda baik. Jadi semua tu tak terpakai. Haba'an manthura. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang bukan Islam buat baik ini seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, orang Islam setelah masuk Islam, para sahabat ini setelah mereka masuk Islam, mereka tanya Nabi SAW, bagaimana kedudukan amalan yang baik, perbuatan yang baik yang kami lakukan di zaman jahiliah dulu, dikira pahala ataupun tidak? Jadi Rasulullah jawab, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam pun hasil daripada kebaikan yang kamu buat dulu. Tapi kalau dulu sehingga sekarang ni kamu tak masuk Islam, pahala tak dapat. Sekarang ni kamu dah masuk Islam, hasil daripada kebaikan dulu. Sekarang ni baru kira. Setelah kamu mengucap 2 kali kalimah syahadah, kamu masuk Islam, kebajikan kamu yang kamu laksanakan baru dinilai sebagai pahala. Kalau tidak, tak kira pahala. Buatlah baik macam mana pun. Bukan sahaja Allah Ta'ala tak terima kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang bukan Islam, Allah Ta'ala kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan di akhirat nanti tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Orang yang rugi apa maksud di sini? Golongan manusia yang dihumbankan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Siapa kata? Allah kata dalam neraka, bukan manusia sebut. Di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, demi sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau dan nabi-nabi yang terdahulu daripada engkau, la in asyrakta, sekiranya kamu syirik kepada Allah. Ini ulama tafsir kata di atas jalan fardu takdir. Apa maksud fardu takdir? Andai kata Nabi sekali-kali tidak akan syirik, mana mungkin Nabi nak syirik? Dia pun ajak orang supaya mengesakan Allah, mustahil dia syirik. Andai kata kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, segala amalan kamu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, nescaya kamu termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Orang yang rugi di sini para ulama kata dihumbankan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Walaupun buat baik atas dunia, tapi kalau tak beriman, sia-sia kebajikan, kebaikan, amalan yang baik yang dilakukan. Mereka dia kata wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang rugi, iaitu orang-orang yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Okey, terus. Menurut Imam Fakhrazi, Al-Quran Al-Karim menasahkan kitab-kitab terdahulu. Menasahkan apa maksud menasahkan? Apa maksud menasahkan? Membatalkan. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala ada sebut kan, ayat batal, nasih, mangsuh. Nasih makna ayat yang datang kemudian, mangsuh yang sebelumnya, yang datang dulu, itu dimangsuhkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, mana-mana ayat yang kami mangsuhkan ataupun kami lupakan akan dikau wahai Muhammad. Ada ayat Quran Allah Ta'ala batalkan. Contohnya ayat apa? Ayat yang berkaitan dengan orang tua lelaki dan perempuan berzina direjam keduanya. Ayat tu dah dimangsuhkan. Dalam Quran tak ada. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu iza zaniya farjumuhuma. Orang perempuan tua yang berzina, lelaki tua yang berzina, hendaklah kamu rejam keduanya. Jadi ayat itu tak ada dalam Quran, diganti dengan ayat di dalam surah An-Nur.
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hendaklah disebat keduanya 100 sebatan. Jadi ayat Quran pun macam tu, dia ada nasikh mansukh. Kadang-kadang ayat itu dibatalkan, tak ada dalam Quran. Disebut dalam hadis ada, dalam Quran tak ada, ganti ayat lain. Kadang-kadang ayat itu ada, hukum dia dimansukkan, seperti hukum minum arak dan berjudi. Peringkat permulaan Islam, mula-mula orang Islam masuk Islam kan, boleh lagi main judi, boleh lagi minum arak. 3 peringkat yang ayat yang selalu kita baca tu, 3 peringkat pengharaman judi dan arak. Mula-mula boleh minum arak, main judi. Sebab orang baru masuk Islam, iman pun tak kuat lagi. Kalau hari ni masuk Islam, terus tak boleh minum arak, main judi, esok dia keluar balik jadi kafir balik. Jadi Allah Ta'ala tahu. Sebab main judi dan minum arak menjadi sebatian bagi orang-orang jahiliah pada ketika itu. Mereka dah masuk Islam, Allah Ta'ala mendidik mereka peringkat demi peringkat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wahai Muhammad, orang akan tanya kamu tentang hukum arak judi. Katakanlah kesalahan yang keduanya lebih besar daripada manfaat. Tapi masa tu boleh minum lagi. Orang Islam pun minum. Dekat nak semayang pun dia minum lagi. Sehingga bila dia semayang, dia baca Quran salah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Dia tertinggal perkataan la, sebab dalam keadaan mabuk. Lepas tu Allah Ta'ala turun ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Dekat nak sembahyang jangan minum arak. Lepas bagi salam boleh minum. Lepas dekat nak sembahyang tak minum arak, pas sembahyang minumlah. Tak salah. Sehingga dah lama kelamaan orang Islam pun dah kuat iman hasil daripada ibadat amalan mereka. Allah Ta'ala terus turun satu ayat pemutus hukum secara qat'i. Pada ketika itu tak boleh minum arak dah, judi pun tak boleh main dah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semuanya kerja syaitan, hendaklah kamu jauhi, semoga kamu memperolehi kejayaan. Jadi maknanya Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Islam itu dalam bentuk tadarus, peringkat demi peringkat sesuai pada ketika itu. Tapi zaman kita sekarang ni tak boleh dah. Tak ada peringkat dah, sebab secara jelas Allah Ta'ala telah menyebut tentang pengharaman arak dan judi, dan Islam itu diturunkan secara lengkap. Dulu tak lengkap, peringkat demi peringkat mengikut kesesuaian. Sahabat pun tak boleh nak terima sekaligus macam tu, jadi panik. Sebab mereka dah judi, arak dah jadi sebati. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran secara lengkap sempurna, dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi dengan turun ayat itu, maknanya hukum Islam tidak berubah lagi, berkekalanlah sehingga hari kiamat. Okey, terus. Dan dia sendiri tidak dimansuhkan oleh kitab-kitab lain. Jadi nak cerita di sini, Quran itu ada nasikh mansukh, dan Quran juga dia menasahkan, membatalkan kitab-kitab samawi yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan Zabur. Okey, terus. Ia tidak pernah mengalami perubahan maupun pergantian sesuai dengan ayat 9 surah Al-Hijr di atas. Beliau Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kitab Al-Quran sebagai kitab yang terakhir diturunkan, kitab penutup, paling syumul, paling sempurna dan paling agung. Tak ada dah, selepas Quran habis dah. Begitu juga tak ada dah mana-mana Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Memang dakwaan tu banyak lah kan. Dakwaan orang individu mengaku jadi Nabi ni banyak. Rata-rata di Malaysia ada, Indonesia pun ramai, di luar negara ada. Rasul Kahar kan, surah Yasin tu diturunkan kepada dia, dia kata. Bila dia soal siasat ditekan, dia pun tak tahan, tak boleh nak jawab.
Dia kata saya letak jawatan sebagai seorang rasul. Sedangkan jawatan rasul dan nabi, Allah Taala kata inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nabi-nabi adalah istafa Allah, telah memilih, melantik oleh Allah. Semua para nabi dan para rasul dilantik oleh Allah. Siapa pun tak boleh bagi cadangan. Nabi Muhammad pun sama. Walaupun Syiah nak Sayyidina Ali, Syiah nak Sayyidina Ali jadi nabi, tidak ada cadangan, tidak ada lantikan daripada mana-mana pihak. Quran menjelaskan pelantikan nabi dan para rasul adalah datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala lantik seseorang tu, kita kena terima sahaja, sami'na wa ta'na, tanpa ada cadangan lain. Aku nak orang lain lah, bukan nak Muhammad, nak Abu Bakar, nak Umar, nak Ali. Tak boleh. Termasuklah Rasul Qaha tu, geng-geng dia lantik ataupun dia lantik diri dia sendiri. Lepas tu dia pula letak jawatan. Sebab apa? Dia ingat, dia faham jawatan Rasul dan Nabi ni lantikkan orang. Jadi kita yang mengaji akidah berdasar pada Quran dan hadis ni adalah lantikkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah Taala lantik orang yang paling sesuai. Tak adalah orang yang paling sesuai daripada apa yang telah dipilih oleh Allah. Okey, terus. Ia mengumpulkan segala bentuk kesempurnaan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab samawi terdahulu. Sifat Quran tu sangat sempurna yang tak wujud di dalam kitab samawi yang terdahulu. Contohnya Taurat, Injil, Zabur sesuai pada masa tu. Bila Nabi mereka dah wafat, generasi mereka pun dah tak ada, datang generasi lain, tak sesuai dah untuk beramal dengan syariat yang terdahulu. Tak sebagaimana Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi. Nabi dah wafat dah 1400 tahun lebih dah. Sepatutnya berlaku. Kalau ikut sekarang ni macam-macam isu yang berkaitan dengan fiqh. Tapi Allah Ta'ala tak utuskan Nabi baru selepas kewafatan Nabi Muhammad, tak turunkan kitab baru, tak ada. Contohnya benda yang tak ada sebut dalam Quran, tak disebut dalam Quran dan hadis. Dan kadang-kadang benda tu tak ada dibahaskan oleh ulama yang empat. Kadang-kadang ada. Yang tak disebut dalam Quran dan hadis apa dia? Isu bayi tabung uji, isu bank susu. Mana ada sebut dalam Quran dan hadis? Ulama ijtihad. Banyak lagi kalau kita nak sebut apa dia? Masuk ni organ binatang masuk dalam tubuh badan manusia. Mana ada dalil dalam Quran hadis? Maksudnya apa dia? Ambil jantung babi ataupun buah pinggang ni masuk kepada ganti kepada buah pinggang manusia yang rosak. Boleh tak boleh? Tak sebut dalam Quran hadis, ulama kata boleh. Lepas tu apa dia? Sekarang ni yang orang nak pergi ke Mekah tu, suntikkan apa vaksin. Yang kata di sana ada unsur, ada darah babi di situ kan. Tak dibincang dalam Quran hadis, tapi ulama ijtihad. Walaupun begitu, sesuatu benda yang tak ada dalam Quran hadis, tetapi asasnya ada dalam Quran hadis. Sehingga ijtihad-ijtihad yang berlaku di zaman sekarang tak perlu adanya kitab baru. Maksudnya kitab samawi. Tak perlu adanya Nabi baru diutuskan oleh Allah. Padan dengan asas yang ada dalam Quran, asas yang ada dalam hadis, dan ijtihad-ijtihad yang telah berlaku di dalam 4 mazhab ini untuk membolehkan para ulama. Untuk membolehkan para ulama mengemukakan ijtihad baru tentang masalah isu-isu baru yang timbul. Banyak kalau kita baca tuan-tuan, selain daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia tulis kitab Fiqhul Mu'asir tu, Fatawa Mu'asirah, Yusuf Qardawi. Lepas tu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Qadaya al-Fiqhi wal Fikru Mu'asir. Banyak lagi lah kalau saya nak sebut ulama-ulama yang tulis fatwa-fatwa baru. Jadi Quran, kitab baru tak perlu, kitab samawi baru tak perlu. Padan kitab yang telah ada sebagai asas, Quran dan juga hadis sebagai asas untuk para ulama berijtihad menyelesaikan isu-isu baru yang timbul. Menyelesaikan isu-isu yang baru yang timbul. Contohnya musim Covid, penjarakan sembahyang 1 meter kan, antara seorang individu, satu jemaah dengan satu jemaah, jarak 1 meter. Orang kata tak dalam Quran hadis. Dia asasnya ada. Lepas tu pergi ke masjid tak boleh bilangan 40 orang Jumaat kan, tak diwajibkan, turun kepada beberapa orang sehingga 6 orang. Maknanya tak perlu dari Quran hadis.
padan dengan ulama-ulama yang wujud di zaman kita sekarang ini untuk beristihad, tapi tak lari panduan-panduannya yang dipetik daripada Quran dan hadis. Jadi nak cerita di sini apa? Kalau Nabi dulu wafat, datang generasi baru, kena ada buku baru, kitab baru untuk menyelesaikan isu pada masa itu. Contohnya kita kata Taurat zaman Nabi Musa. Bila datang Nabi Isa, dia tak beramal dah. Ajaran yang ada Taurat tak boleh pakai dah. Dia kena turun pula kitab Injil. Tapi Quran hebat. Sekarang ni tak perlu kitab, mana-mana kitab samawi diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan isu-isu baru yang berlaku daripada kalangan manusia, khususnya orang Islam. Okey, terus. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai saksi, pemegang amanah dan menguasai segala kitab samawi yang lain. Quran sebagai saksi yang mengiyakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang mengiyakan kitab-kitab yang terdahulu. Apa maksud mengiyakan? Mengiktiraf bahawa betul Quran mengiyakan, Quran membenarkan bahawa kitab Taurat, Injil dan Zabur ianya juga adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Okey, terus. Ia terjaga dan dengan jagaan Allah sehingga hari kiamat. Terpelihara sehingga hari kiamat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dan kami akan menjaganya sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.